jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun duit tuan tak bangun. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa'na al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'ir biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang saya hormati para pegawai dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Farabi Presin 17, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, yang juga diraikan para pelayar, sama ada di page rasmi Surau Al-Farabi ataupun di page geng Surau Putrajaya, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk bersempena dengan program ceramah kekeluargaan yang diaturkan oleh pentadbiran Surau Al-Farabi. Dan malam ini saya akan menyampaikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu didikan Allah kepada Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, musim anak-anak kita tidak ke sekolah beberapa minggu yang lalu, ramai ibu bapa yang pening. Barulah mereka tahu betapa sukanya untuk mendidik anak. Selama ini mereka hantar anak ke sekolah, dia buat tak tahu je, tengah hari dia ambil, petang dia hantar kelas kapal. Tu je lah kerja harian. Dia tak tahu apa proses pembelajaran yang sedang berlaku. Berapa ramai ibu bapa menghitung hari bilalah nak berambuh balik asrama semua budak-budak ni. Rupanya kita tak tahan mendidik anak-anak. Tidak ada manusia dalam dunia yang tidak mahu anaknya berjaya ataupun lebih berjaya daripada dia. Tidak ada orang dalam dunia yang tidak mahu anaknya jadi hebat dan jadi baik. Setiap orang inginkan anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, walaupun dia tak berapa nak soleh dan solehah. Walau dia perompak sekalipun, tetap dia mengimpikan anak dia lebih baik daripada dia. Apa sebab? Kerana anak-anak yang baik, dia membawa keharuman nama kita. Bila namanya itu orang sebut, dibin dan dibentikan kepada kita, kita pun tumpang tegaklah berjalan tu. Dia membawa keharuman nama baik. Dan di akhirat, anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah ini boleh jadi penyebab kita ini dapat pencen kubur. Yang ini orang ramai sangat nak. Dalam satu hadis kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara atau amalan yang kalau seseorang tu buat, maka pahalanya masih tetap berjalan walaupun dia dah lama mati. Kata Nabi, man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. 7 perkara itu, pertama,
Kata Nabi, orang yang mengajarkan ilmu, selama mana ilmu itu diamalkan oleh anak-anak muridnya, maka dapatlah dia pahala berterusan. Yang kedua, mengalirkan sungai ataupun terusan. Bayangkanlah terusan Wan Mak Saman di Kedah sana, ya. Begitu mulia sekali hasil kerja orang kampung ketika itu, masih bermanfaat sampai sekarang. Menggali perigi. Kemudian kata Nabi, menanam pokok. Secara khusus Nabi sebut gharsa nakhlan, menanam pokok kurma. Kemudian bana masjidan, membangunkan masjid. Kemudian awarratha mushafan, atau dia mewakafkan mushaf Quran. Selagi dibaca, selagi itu dia dapat pahala. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak yang sentiasa memohon ampun kepada dia. Ini hadis riwayat Al-Bazzar. Sebab itu, usaha untuk mendapatkan anak-anak soleh dan solehah ini menjadi amalan turun-temurun seluruh para Nabi Allah. Sebab itu direkodkan dalam Quran. Ada Nabi-Nabi yang tidak jemu berdoa supaya anak mereka diberikan orang jadi orang baik-baik. Contoh Nabi Ibrahim AS, terkenal doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang saleh. Surah As-Saffat ayat 100. Begitu juga Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Justru itu, kalau Nabi-Nabi pun berdoa supaya anak mereka jadi soleh dan solehah, apatah lagi kita. Soalnya, bagaimana nak menjadikan anak-anak ini soleh dan solehah? Caranya adalah pendidikan. If you want to be happy a day, make a party, go shopping. Kalau nak gembira satu hari, buat party. Parti ni parti hiburan, jangan buat parti politik. Tak tidur kita buat parti baru. Buat parti hiburan, parti Tupperware ke, parti birthday party, bubble party tak boleh, bubble party tak boleh, kena rush 10,000 saman, PKP tak boleh, berjimba. Or go shopping, pergi membeli belah. Gembira, tetapi a day, satu hari saja. If you want to be happy a week, go holiday. Nak gembira seminggu, pergi cuti, pergi Langkawi, pergi ke mana-mana. Tapi seminggu sajalah. Balik terus kena korek hidung semula, jolok hidung. Jadi sisi one kena orang sana positif, kita pula jadi pening. Jadi seminggu saja happy. If you want to be happy a year, grow a garden. Nak gembira setahun, tanam pokok. Memang gembira. Daripada beli di pasar tani sampailah dia mengeluarkan hasil. Hari-hari kita melihat perkembangannya itu memang mengembirakan. Tapi kata cerdik pandai, if you want to be happy for a long time, develop a human being. Kalau nak gembira seumur hidup, bangunkanlah potensi manusia. Artinya pendidikan. Sebab itu orang tua-tua dahulu, walaupun sekolah tidak tinggi, mereka tahu pendidikan ni sangat mustahak. Hingga banyaklah kata-kata disebut melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Senada dengan sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuhlah jari. Bila anak tidak dilatih, bila besar mak bapaknya letih. Dengan anak janganlah alpa, supaya malu tidak menimpa. Bila banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak menjadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, ditunjuk diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya diajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Panjanglah nasihat-nasihat orang tua ini. Maka dalam suasana kita hari ini, cabaran terbesar kita di era moden ini adalah
Lahirnya anak-anak yang tak serupa speknya macam kita. Kita dulu pernah jadi anak-anak, tetapi wilayah kanak-kanak kita dulu berbeza dengan wilayah kanak-kanak sekarang. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh bersetuju, anak-anak zaman sekarang ni dia lain sikit. Dia punya tahap degil dengan blur itu luar biasa sekali. Dia tak cergas. Barangkali kerana penangan main telefon hari-hari, main game dan bagai-bagai lagi, maka dia jadi sedikit keras. Tengoklah baru-baru ini, cikgu yang mengajar dalam TV, mengajar sains dalam bahasa Inggeris, memanglah bunyi orang Melayu lah dia mengajar itu. No doubt about it, I going to school everywhere. Memang begitu caranya. Dia bukan cikgu bahasa Inggeris. Dibantainya ketawa 12 harakat. Dia ketawa ke cikgu tu. Janganlah begitu. Kita dulu masa muda samseng juga. Kita bukanlah jenis rock kapok, kita pun gangster juga. Tapi cikgu kita hormat. Walaupun dia tak mengajar subjek dekat kita, kita tetap respect dia. Orang tua-tua kita hormat. Jadi ini cabaran semasa. Adakah salah pendidikan? Wallahualam. Adakah silibus pendidikan kita terlalu mementingkan kepada result? Wallahualam. Adakah sistem pendidikan kita tidak membentuk watak, cuma membina otak? Mungkin juga, wallahualam. Tetapi bila sebut orang muda, remaja, belia, ini permasalahan mereka. Kita tak dapat nak mengelak daripada menghadapi gelagat serta kerana orang-orang muda ini. Sebab itu orang Melayu dulu cerdik. Perkataan orang muda dipanggil belia. Kenapa panggil belia? Kita ada kementerian belia lagi. Belia. Belia ini berasal daripada bahasa Sanskrit. Cerdik orang tua-tua dulu. Bahasa Sanskrit ni bahasa elit India yang kita pinjam. Perkataan Sanskrit ini disenaraikan oleh Za'ba. Tidak kurang ada 388 patah perkataan bahasa Melayu yang gunakan bahasa Sanskrit. Tapi yang digunakan lebih kurang dalam 200 patah saja, melibatkan 14 bidang yang berbeza. Salah satunya belia. Belia ini daripada kalimat balya. Balya. Balya ini kalau bahasa Sanskrit maknanya dia budak-budak sikit atas, orang tua sikit bawah. Balya. Daripada belia ini anagram, kalau kita yang bidang bahasa, anagram daripada perkataan belia melahirkan perkataan belai, lebay, beliau. Itu adik-beradik belia semua tu, balia. Baik itu kalau disusun satu perkataan, dia boleh jadi perfect sentence, ayat yang sempurna. Belailah belia supaya jadi lebay, agar kita tidak terbelia. Pandai orang tua-tua kita dulu memainkan bahasa. Kita tidaklah nak kata semua belia begitu, tidak. Tetapi cabarannya adalah pendidikan. Justru itulah ibu bapa sudah sampai masanya kita sendiri perlu jadi murabbi. Selama ni kita sakonkan anak-anak kita ke sekolah, suruh cikgu mengajar, kita tahu dapat result saja. Barulah kita tahu susah nak mengajar anak-anak. Maka kita mesti jadi orang yang mentarbiah ataupun murabbi. Dan tarbiyah ini dia beza dengan mendidik. Justru Nabi SAW dia sendiri mengakui bahawa dia tidak dididik, tetapi dia ditarbiyah pula oleh Allah. Oh, itu bezanya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dan dialah murabbi yang terbaik sekali. Ini hadis riwayat Ibn Hibban. Murabbi ini dia seakar dengan perkataan Rabb, Tuhan, ataupun dipanggil tarbiyah. Maknanya dia bukan sekadar mendidik, tapi dia memelihara, mengembang, memberi potensi-potensi baru kepada orang yang dia ajar. Sebab itu kalau dalam bahasa Arab, suri rumah dipanggil Rabbul Bait. Rabb, Tuhan rumah.
kerana dia mengurus, merawat dan memelihara rumah itu, suri rumah. Jadi murabbi ini dia membimbing, bukan sekadar mengajar. Dalam Islam guru ni ada beberapa level: muallim, muaddib, murabbi, mursyid, mudarris. Mudarris ni mengajar. Macam saya malam ni mudarris saja, mengajar buat hadis gini. Sikit atas orang tu dia boleh jadi mursyid. Mursyid ni kerohanian. Biasa kalau yang ceramah tu level mursyid, dia punya serban tebal lagi, dia punya atas ikat lagi banyak. Tuan-tuan pun tak duduk begini, keliling sini, pegang lutut lagi, ambil barakah macam-macam. Itu level mursyid. Murabbi lagi tinggi. Dia kalau datang sekapai, orang ikut dia. Murabbi. Muaddib, muallim, dia banyak istilah-istilah yang berbeza. Dalam bahasa Melayu kita gunakan guru. Guru ini gabungan daripada dua suku kata, gur dan ru. Dalam bahasa lama, gu ni diambil dari gugu. Gugu maknanya dipercayai. Ru daripada perkataan tiru. Ru, tiru, ru. Gugu, ru. Artinya boleh dipercayai dan dicontohi. Artinya pengajarannya itu dipercayai, sanadnya betul, ilmunya tidak sesat, dan dia pula penampilannya boleh ditiru. Barulah namanya guru. Maka bagaimanakah parents perlu atau boleh jadi murabbi? Sebab seperti kita sebut tadi, anak-anak generasi anak-anak kita ini tak sama macam zaman kita dulu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada memberikan garis panduan. Apa sifat-sifat murabbi? Orang yang nak didik anak ini apa sifatnya? Kata Imam Al-Ghazali, sifat pertama murabbi, dia mesti sayang dulu kepada anak didik. Kalau tidak ada sayang, maka dia tidak akan boleh tarbiyah. Kalau kita tengok perbahasan kita malam ni tentang didikan Allah pada Nabi. Kalau tuan-tuan tengok, Allah dia didik Nabi. Sebab Nabi ni dia tak ada mak ayah. Dia tak ada mak ayah. Duduk dengan toki, duduk dengan pak saudara pula sibuk. Jadi yang didik dan yang groom Nabi ni Allah sendiri. Cuba tengok pattern macam mana Allah didik Nabi. Kalau Imam Al-Ghazali tadi sebut, nombor satu murabbi mesti menyayangi yang dia didik. Itulah juga Allah sangat sayang kepada Nabi SAW. Innallaha ittakhazni khalilan kama ittakhaza Ibrahim khalila. Hadis Muslim. Kata Nabi, Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah pernah menjadikan Ibrahim dulu kekasihnya. Sebab itu syarat nombor satu, didikan kepada orang yang nak kita didik, mestilah kita sayangi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala dia didik Nabi ni by design. Dia dah rencanakan, ada silibusnya. Dia tidak didik secara abrakadabra simsalabim, terus jadi baik al-amin. Tak. Daripada awal dia dah designkan. Perhatikan salasilah Nabi SAW. Tuan-tuan tengok salah silahnya saja sudah nampak grand designnya. Ayahnya nama Abdullah. Apa artinya? Hamba Allah. Maknya nama Aminah. Maknanya yang dipercayai. Datuknya Abdul Muttalib memberi pula kepada Nabi namanya Muhammad. Maknanya menjadikan orang itu sangat terpuji nama Muhammad itu. Artinya di sini kita sudah nampak pendidikan Allah kepada Nabi sudah bermula daripada awal lagi. Sejak daripada dia sebelum dilahirkan. Maknya, ayahnya, namanya. Maka kalau anak-anak kita sekarang tak berapa dengar cakap, puas dah kita mengajarnya. Kadang-kadang kita kena balik semula ke pangkal jalan. Anak kita nama apa? Kerana nama ini memberi kesan kepada perwatakan. Ini banyak kali dah tuan-tuan mendengar ceramah-ceramah tentang pentingnya nama kepada seorang anak. Nama dan watak seorang sangat berkait rapat. Saya banyak jumpa orang, kalau tanya nama dia,
Abang nama siapa? Bakar. Abang kerja apa? Bomba. Munasabah. Nama Bakar kerja bomba. Munasabah. Macam kenapa dia tak kerja benda lain? Dia macam munasabah. Abang nama siapa? Abang kerja di mana? Abang nama siapa? Saya nama Mat Saman. Kerja mana? JPJ. Munasabah juga. Cara cermitan saja sehari dua ni. Ni contoh. Banyak betul Roblox sekarang ya. Saya nak nyampai ke sini. Yang Roblox pada negeri kita tak cerita. Saya ingat Putrajaya ada 2-3 Roblox. Saya baik bawa surat. Satu kerja dah sekarang. Nak pergi ceramah, bawa tauliah satu hal. Bawa nota satu hal. Bawa pula surat. Yalah, ikutkan je lah. Raikan je lah. Kemudian Allah juga telah menentukan Nabi ni jaga kambing. Apa sebab jaga kambing? Hingga Nabi pernah sebut ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak jadikan seorang tu nabi kecuali mesti dia ada pengalaman mengembala kambing. Faqala ashabuhu, sahabat yang dengar pelik. Wa anta, Tuhan pun pernah ke jaga kambing? Dia orang tak berapa tahu Nabi ni pernah jaga kambing. Naam, kata Nabi. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Saya dulu masa budak-budak duduk di kampung, duduk dengan ibu susuan, saya jaga kambing. Dan saya jaga kambing dengan nilai beberapa qirat, ni mata wang dinar daripada penduduk Mekah. Saya jual-jual kambing. Saya tahu pasal kambing. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu bila Nabi ni Allah telah desainkan dia, namanya baik, mak ayahnya bagus-bagus, keturunan bagus-bagus, dia pula pandai jaga kambing. Secara automatik dia telah dilatih peringkat awal untuk menyelesaikan masalah manusia. Sebab menjaga kambing ini memerlukan kemahiran. Bagaimana nak menjaga kambing? Tengok cerita Ahmad Al-Bab. Susah jaga kambing ni. Lari masuk gua, jumpa jin Ahmad Al-Bab. Susah jaga kambing. Jadi selesai. Itu yang pertama, menyayangi. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sifat seorang murabbi, dia mesti menasihati. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Allah didik Nabi, Allah sering nasihat Nabi. Dan Allah tidak jemu menegur Nabi. Tidak jemu. Tidaklah kerana sayang Allah tidak tegur dia. Ada masa tegurannya keras, ada masanya. Berapa kali Allah pernah tegur Nabi? Beberapa kali. Teguran yang agak keras. Pertama, kata ulama, Nabi pernah ditegur kerana kes dia lupa sebut insya-Allah. Teruk kena. Allah didik dia betul. Apa puncanya? Puncanya, satu hari kaum Quraisy, mereka hantar 2 orang diplomat, An-Nadir bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ith, pergi ke Madinah jumpa dengan pendeta Yahudi untuk nak buat survei, kaji selidik, betul tak Muhammad ni Nabi yang original. Dia sekarang daripada Mekah, dia sudah masuk Madinah. Kita tak nak you di Madinah jadi huara macam kami dulu. Dia nak buat provok lah. Jadi dia jumpa dengan pendeta. Apa tanda-tanda, indikator orang tu kalau betul dia Nabi yang ori? Jadi kata orang pendeta Yahudi ni beginilah, kalau nak tahu dia tu Nabi betul ataupun tidak, entah tanya kepada dia 3 soalan. Kalau dia boleh jawab, confirm dia Nabi. Kalau tidak, tak payah, dia declare saja. Pertama, tanyakan dia tentang pemuda-pemuda yang zaman dulu telah bermusafir, lalu mereka tidur dalam gua. Kalau itu dia tak tahu, dia bukan Nabi. Yang kedua, ente tanya pada dia tentang seorang pengembara yang telah sampai ke timur dan di barat, dan dia menjadi pemerintah yang agung. Siapakah dia? Zulkarnain. Tanya, dia kenal ataupun tidak. Yang ketiga, tanyakan dia tentang roh. Kalau dia boleh jawab 3 perkara ni, confirm. Kalau tidak, dia claimant sajalah. Dia orang yang claim saja. Jadi, utusan Quraisy ni pun lepas dapat 3 soalan, jumpa dengan Nabi kita. Muhammad, kita orang pada jauh, datang hari ni nak buat gini-gini ni, minta maaf nak tanya 3 soalan. Boleh jawab ataupun tidak? Nabi kata beginilah,
Saya sibuk sangat hari ni. Ramai tu nak jumpa. Soalan awak saya jawab esok boleh? Saya jawab hari esok. Okeylah. Yahudi ni pun balik. Hari esok Yahudi datang. Nabi masa tu tengok wahyu tak ada. Nabi kata ginilah, awak punya soalan 3 pasal Zulkarnain apa semua ni. Sebab Nabi ni prinsip dia, walaupun dia tahu sipi-sipi dia tak jawab. Dia mesti nak wahyu. Dia kata esoklah datang. Okey, Yahudi ni balik. Berhari-hari Yahudi datang, Nabi tak boleh jawab dengan tepat sebab wahyu tidak turun. Ketika itu orang sudah mula mencemuh Nabi. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dah mula mengutuk. Nabi dah malu ketika itu. Setengah riwayat menyebut 15 hari wahyu tidak turun. Start daripada hari dia berjanji nak jawab hari esok itu. Hari ke-15 barulah datang Jibril AS. Tetapi Jibril datang tidak menjawab 3 soalan. Tapi Jibril bawakan satu ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Wahai Muhammad, mu jangan beritahu kepada orang saya akan buat begitu dan begini pada hari esok, illa ayyasha Allah, kecuali ucapkanlah insya-Allah. Allah tegur. Benda kecil je tapi masuk dalam Quran. Allah didik Nabi. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan kata Allah Taala, ingatlah setersebutlah nama Tuhanmu kalau kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Allah memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih terang. Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Sebab itu benda ni kecil bagi kita, tapi Allah Ta'ala nak didik Nabi, tarbiyah dia, benda kecil ini mesti ditegur. Mesti ditegur. Lalu Nabi mengambil pelajaran. Sebab itu insya-Allah don't play-play, kena ucapkan. Mesti didik diri kita dan orang sekeliling kita mengucapkan insya-Allah. Pernah Nabi bercerita, kata Abu Hurairah, Nabi bercerita pasal Nabi Sulaiman. Kata Nabi, satu hari Nabi Sulaiman bertitah. Qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna lailata bi mi'ati imra'atin talidu kulla imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman pernah bertitah, malam ni aku akan menggilirkan 100 orang isteriku. Menggilir ni maknanya mengadakan hubungan suami isteri, 100 isteri pada malam itu. Habis ni yang kedua, ketiga, 100 orang. Dan kata Nabi Sulaiman, aku akan pastikan semua isteri aku mengandung malam ini, supaya anak yang dilahirkan itu aku nak buatkan mereka ni jadi tentera berjihad di jalan Allah. Faqala lahul malak, datang malaikat cuik Nabi Sulaiman. Ampun tuanku, qul insya-Allah. Tuanku jangan lupa sebut insya-Allah. Sekejap aku tengah cakap, jangan kacau. Dia cakap lagi. Malaikat tegur lagi, jangan lupa insya-Allah. Falam yakun wa nasiya. Maka kata Nabi, akhirnya Nabi Sulaiman lupa menyebut insya-Allah dan dia tak ucapkan langsung. Fa'atafa bihinna wa lam talid minhunna illa imra'atun nisfa insanin. Malam itu Nabi Sulaiman dengan penuh kegagahan, dia telah bersama dengan 100 orang isterinya. Tetapi ternyata isterinya tidak ada yang hamil. Kecuali kata Nabi illa imra'atun, hanya 1 orang isteri saja yang jadi malam itu mengandung, tetapi anaknya pula nisfa insanin, tidak sempurna, separuh manusia. Kenapa anaknya ni jadi separuh dan siapakah anaknya ni? Ni lain tahulah, kita cerita panjang pula ceritanya ya. Maka kata Nabi, lau qala insya-Allah lam yahnas wa kana arja li hajati. Nabi kata, kalaulah malam tu Nabi Sulaiman sebut insya-Allah saja, nescaya dia dapat 100 anak.
Kes tak sebut insya-Allah saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bila Nabi kita menyedari kesilapan dia ini, dia pun mohon ampun kepada Allah. Selepas pada tu dia memang tak jemu dan tidak lekang mulutnya menyebut insya-Allah. Walaupun benda-benda yang ringan-ringan pun dia insya-Allah juga. Sebab itu tuan-tuan jangan pandang remeh insya-Allah. Apa juga kita berjanji walaupun benda-benda simple. Contoh, lepas jamah kan kita kena water canai. Lama tak kena water canai, banjir telur goyang. Oh beres ha? Beres ha? Mana boleh beres-beres? InsyaAllah kalau dapat kebenaran dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kat rumah tahan saja, nak keluar tak bagi. Dia bukan tak bagi, takut kolesterol. Banyak minum manis hari ni, marah dia. Termasuklah kalau kita orang politik nak janji dengan rakyat kawasan, janji dengan siapa-siapa, insya-Allah. Nak manifesto, insya-Allah. Mana kalau tak buat pun Tuhan tak marah, sebab awak gantungkan pada Allah. Cuma masalah kita orang Melayu ni pula duk main insya-Allah ini. Confirm tak nak pergi, insya-Allah juga. Janganlah itu menipu namanya. Cakap je tak lagi. Contoh, minggu depan anak saya kahwin, minta datanglah ini anak sulung ni. Kita pun fikir minggu depan, aduh dengan jeng kat Tor Gombok nak rentas negeri. Aduh, hai berat ni. Memang kata tak nak pergi dah, tapi sebab nak ambil hati, lip service, insya-Allah datang. Orang tu berharap lah kita datang. Terus terang sajalah, minggu depan minta maaf kawan tak boleh datang. Minta maaf musim-musim begini, faham-faham sudah lah. Mungkin dia kecil hati kita tak datang. Tapi tuan-tuan masuk dalam poket dia tu dalam 5-60 ringgit. Senyum semula, tak ada masalah. Dia masya-Allah, alhamdulillah. Dah lah tak datang sedekah, pemalas memanglah orang sumpah. Tapi jangan jual insya-Allah kalau confirm tak boleh. Tapi kalau 50-50 boleh ha. Contoh minggu depan anak saudara kawan kahwin sini jemput datang. Alah kita ni pula serba salah. Isteri kita punya anak saudara pun kahwin juga. Tapi dia punya jarak tu on the way. Jadi kita 50-50. Kita cakap ginilah, kawan pun hari tu ada majlis. Kalau sempat kau singgah insya-Allah. Mana memang kita rasa akan singgah kalau ada keizinan Allah. Itu tak ada masalah. Jadi dapat teguran daripada Allah. Yang kedua, Nabi SAW pernah ditegur direct oleh Allah dalam bab menjaga bacaan Quran. Menjaga bacaan Quran, dan Allah tegur Nabi jangan tergesa-gesa sangat dalam bab nak menghafal Quran. Ketika Nabi terima wahyu, Nabi dia akan jadi sangat bimbang kalau dia terlupa satu ayat, satu perkataan ataupun satu huruf. Dan ini wajar Nabi bimbang. Tanggungjawab besar dapat daripada Jibril, bukan dalam bentuk rekod. Jibril baca, dengar, nak hafal lagi, nak pastikan hafalan tu mantap, nak disebarkan pula pada masyarakat. Bayang betapa besarnya tanggungjawab Nabi. Jadi bila Jibril menyampaikan wahyu, Jibril belum habis baca, Nabi dah baca. Wadduha, orang tu tak habis baca lagi. Jadi bila Nabi hafal begitu cepat perkataan-perkataannya itu, lalu turun ayat Quran, surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Allah tegur Nabi, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah kerana nak cepat menghafal Quran maka engkau gerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepada kamu. Inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu, dan kamilah yang akan menetapkan bacaan pada lidahmu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oleh itu bila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu dengan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Summa inna alaina bayana.
Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungan itu kepada orang lain. Benda remeh bagi kita. Bagi kita remeh, Allah. Itu metodologi pembelajaran je pun. Apa masalahnya? Tak. Itulah tarbiyah Allah. Benda remeh bagi kita, tapi tidak bagi Allah. Allah nak bagi Nabi ni disiplin. Orang untuk guru baca, dengar dulu. Dengar sampai habis. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Barulah baca. Ini Jibril belah habis, dia cepat-cepat menghafalnya. Ditegur oleh Allah. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, mak bapak mesti nasihatkan anak tanpa jemu. Allah nasihat Nabi walaupun benda-benda kecil, nasihatkanlah. Sayang hari ini ramai ibu bapa sudah tidak mahu menasihatkan anak. Tak sabar-sabar dia menunggu sekolah buka. Sekolah menengah bulan 4 dia baru buka. Bilalah nak buka budak-budak ni. Baliklah cepat duduk asrama semua. Aku tak larat dah. Bangun pagi payah itu payah. Baru tahu susah mentarbiah ini. Ramai pula orang bila anaknya payah nak dibentuk, dia subkon ke ustaz-ustaz suruh tolong jampikan. Letih satu kerja pula nak menjampikan anak orang pula dah. Setakat nak anak tu jadi baik, sebotol air begini manalah cukup tuan-tuan. Bawa air ustaz, tolong tiup sikit anak saya ni payah betul bangun pagi. Pukul 10 pun macam nak berperang, mengejut dia bangun. Cikgu duk hantar mesej, anak tak masuk kelas PDPR. Letih betul, saya ni kerja. Bapaknya salah memang tak cara dah. Anak tu semuanya saya, WhatsApp group nama saya semua. Mak pening. Ayah macam biasa lah, lantak kalah nak jadi malaikat yang jaganya. Jadi dia pun bawa ustaz, boleh tak tolong jampi air sebotol. Tuan-tuan, anak kalau payah bangun pagi, mountain kelas PDPR, kelas online, tak cukup sebotol air. Korang-korang kena jampi tangki air rumah kita tu. Tak pun mesin kowe, mesin kuku tu jampikan senang. Tiap kali dia minum, siap package jampi. Bukan begitu caranya. Caranya adalah menasihatkan. Sebab itu antara punca Allah Ta'ala puji Luqmanul Hakim. Apa sebab? Luqmanul Hakim ini ulama berselisih pendapat, tetapi sepakat mengatakan dia ni nobody. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi namanya diabadikan sebagai salah satu nama surah dalam Quran. Why? What is the because? The because is dia nasihatkan anaknya tanpa jemu. Tu punca Allah respect pada dia. Tuan-tuan buka surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah macam mana Allah Ta'ala kata Luqman menasihatkan anaknya tanpa jemu. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Start daripada ayat 12 dan seterusnya itu semuanya nasihat Luqmanul Hakim. Ada riwayat yang mengatakan anak Luqmanul Hakim ini namanya Saron. Saron ini dia syirik, dia tidak sembah Allah. Luqman saja. Yang ini direkodkan dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani jilid yang ke-7. Kata ulama tafsir, anaknya memang bermasalah, problem, memang ada masalah. Tetapi walaupun anaknya bermasalah, dia tidak pernah jemu nasihat. Tak pernah jemu. Anaknya balik clubbing, balik mabuk-mabuk, dia tunggu. Wahai anakku, sudah-sudahlah buat kerja tak senonoh. Anak masuk kanan keluar kiri telinganya. Tidur, esok clubbing lagi, merempit lagi. Anak dia memang tak pernah dengar. Tapi dia nasihat lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Akhirnya anaknya itu sembah Allah. Akhirnya dia berjaya. Tuhan nak tunjukkan di situ, wahai ibu bapa, nasihatlah anak kamu. Mungkin ada orang kata saya dah puas nasihat dah ustaz. Tak jadi juga. Jangan.
Nasihatlah anak kita ni lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Itu sifat murabbi. Kerana we do the best, God do the rest. Kita hanya perlu buat terbaik. Selebihnya rizalnya serahkan pada Allah. Ramai orang anaknya dididik habis usaha, hantar memondok, botak kepala, lari pajak pagar, hantar tahfiz, tak jadi al-hafiz, jadi al-haf saja. Hafiz separuh, pis tak ada. Waktu duha ke bawah, lain tinggal, lari. Maka dia pun malu dengan masyarakat. Apa nak dimalukan? Dia dah buat yang terbaik. Ada di kalangan Nabi-Nabi, tidaklah kita nak membawa. Dia itu Nabi. Anak tenggelam lain. Ada. Tidaklah mengata dia tak berjaya. Tetapi Allah dia mengukur usaha, bukan hasil. Allah dia berbeza dengan kita punya sasaran kerja tahunan, kita punya benchmarking lain. Kita bekerja penjawat awam base kepada result. Apa you punya output, hasil, return of investment, apa awak dapat? Allah Ta'ala tak. Dia tidak pernah melihat hasil. Allah hanya mengukur usaha. Kalau Allah melihat hasil, Nabi Nuh AS tak layak jadi ulul azmi. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Berapa hasil dia dapat? Kalau kita sebut downline lah, bisnes MLM, downline dia tak sampai 40. Niaga apa? 950 tahun downline tak sampai 40. Yang 40 naik kapalnya pun bukan semua manusia. Gajah, rimau, zirapah, kuda belang, itu je. Tapi pada pandangan Allah, dia punya effort yang dinilai, usaha dia. Maka ibu bapa, jom nasihatlah anak kita. Macam kita ayah-ayah ni kurang nasihat anak, yang banyak nasihat mak. Dia mak dengan ayah ni nasihat teknik lain-lain, berbeza-beza. Contoh minggu depan ni nak buka sekolah asrama menengah ni, ramailah orang akan hantar anak balik asrama. Katalah kita daripada Presiden 17 ni nak menghantar anak MRSM Melaka. Dalam kereta, mak ayah menghantar. Daripada Putrajaya sampai ke Tol Teluk Gajah tu, mak dia bercakap tak berhenti. Awak belajar betul-betul, jangan main-main. Mak nak dapat sekolah MRSM ni habis telefon sana sini, marah orang sana. Awak main-main lah, awak malu ke mak. Dia peletih sampai Tol Teluk Gajah. Masuk je MRSM Melaka tu, cakap lagi. Awak tu dah setahun letak sekolah, mana nak jadi, bangun dah payah. Awak jangan esok order telefon mak, malu lah mak. Mak nasihat tanpa henti. Ayah masa bila nasihat? Masa salam tu kan, itulah dia nasihat. Apa nasihat ayah? Jangan lupa yang mak cakap tu. Bagus, sharp and short. Mukhtasar mufid. Apa nak ulang-ulang lagi, nak repeat apa? Okey dah tu. Sejam setengah. Kalah ceramah. Kita dah buka radio pun tak jadi. Takutkan kuat pula lagu dia sekarang. Tapi memang kena nasihat. Itu yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, tarbiyah ini dia mesti menjaga disiplin. Kalau sayang, semua nak dapat, itu bukan tarbiyah. Tapi salah satu aspek tarbiyah adalah disiplin. Dalam konteks Nabi kita ditarbiyah oleh Allah, ada atau tidak Nabi didisiplinkan oleh Allah? Ada. Ada masa Allah tegur dia, tegur nada biasa. Ada masa Allah tegur Nabi nada yang sikit keras. Ada. Masa bila Allah pernah tegur Nabi agak keras? Kata ulama tafsir ada 4 kali Allah tegur dengan nada yang agak keras. Pertama, semasa dia solatkan jenazah orang munafik, itu Allah murka. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, fasalla alaihi Rasulullah fa anzalallah azza wa jalla at-taubah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari,
Nabi telah solatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sebelum tu Umar dah pesan dah. Kisahnya begini, Abdullah bin Ubay meninggal. Kemudian datang anak Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay ni sahabat Nabi, sahabat setia Islam. Datang jumpa Nabi, "Ya Rasul, abah meninggal dah. Jemput datang ke rumah." "Boleh," kata Nabi, "Kang saya pergi. Baliklah dulu." "Ya Rasul, ada satu hajat keluarga." "Apa hal?" "Minta jubah selai boleh?" "Nak buat apa?" "Nak buat kapan." Nabi ni orang baik, jenis malah nak kelahi apa semua. Kalau ikutkan sakit hati dengan Abdullah bin Ubay ni, biar padan muka dia mati tu. Boleh, ambillah mana jubah. Mana jahat-jahat Abdullah bin Ubay, kapan dia jubah Nabi? Bukan selipar, bukan sepatu, bukan capar. Jubah dia dapat. Nabi ni orang baik. Dah selesai, Nabi pun ajak sahabat dia yang gagah, Umar Al-Khattab. Umar ni merangkap bodyguard lah. Dia Umar, kita pergi melawat Abdullah bin Ubay. Umar rasa tak sedap. "Boleh ke ya Rasulullah?" "Boleh," kata Rasulullah. Okey, ikut. Tengah perjalanan datang ayat Quran. Allah Ta'ala kata, "Wahai Muhammad, kalau kau minta ampun untuk dia, aku takkan ampunkan dia. Dia ni jahat sangat." Umar pegang tangan Nabi. "Ya Rasulullah, bos dah warning, takkan nak pergi juga. Mula balik naik ke apa ke. Tak boleh ni, dah dapat ni. Salah ni." Kata Nabi, "Dah. Itu ayat tu bukan Allah warning, Allah larang. Dia hanya beri amaran, jangan minta ampun untuk dia. Allah kata kalau minta ampun untuk dia tak diampunkan. Tak apalah, kita pergi ziarah saja." Nabi tetap pergi. Sebab dia baik. Dia uruskan jenazah apa semua. Lepas dia semayangkan jenazah, turun ayat Quran. "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun." Hai Muhammad, jangan kau sekali-kali pun lepas ni semayangkan jenazah orang yang mati di kalangan mereka, iaitu orang munafik. Dan jangan kamu berdiri pun di tepi kubur mereka selepas daripada ini. Sesungguhnya mereka ini telah engkar kepada arahan Allah dan arahan Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Surah At-Taubah ayat 84. Nabi dapat teguran ini, terus dia minta ampun, dia bertaubat kepada Allah. Nabi ni amanah. Patutnya ayat-ayat yang bersifat teguran pada dia, tak payahlah dia terbitkan. Simpan-simpan dah lah, jatuh standard. Takkan ayat kena marah pun nak cerita. Punyalah Nabi ni amanah. Patutnya ayat-ayat yang Tuhan marah dia ni, simpan je lah, tak payah terbit lah ni. Ni kalau publish ni malu aku. Dah, Nabi amanah. Ketika sama juga ketika dia masam muka dengan orang Abdullah bin Maktum tu, ayat tu tegur dia, masam muka. Ni ingatlah ada orang masam muka kepada orang OKU. Malu. Tapi Nabi ni amanah. Publish juga. Tak ada nak sorok-sorok. Yang kedua, kata ulama, Nabi pernah ditegur agak keras oleh Allah kerana dia bertoleransi kepada orang munafik juga dalam peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat signifikan dan paling bermakna dalam hidup Nabi. Ada satu riwayat daripada Al-Baihaqi, kata para sahabat Nabi dalam mana-mana peperangan dia nampak relax saja, tak nampak macam dia fikir ke nak buat strategi apa, tak ada, dia relax saja. Tapi dalam peperangan Tabuk, sahabat boleh tengok kelainan. Nabi nampak prepare. Umpama kalau kita ni nak pergi tumbuk tu dah siap training dululah. Macam cerita Ip Man lah, lawan ke Jepun, berlatih dulu dengan
kayu tu nampak bersedia. Begitu juga Nabi ketika nak perang Tabuk, kami boleh tengok nampak dia buat strategi. Perang-perang lain tu dia relax je. Sebab perang Tabuk ini perang lawan kerajaan Rom, kerajaan yang besar, Rom Byzantine, Eastern Roman Empire. Kerajaan kuno yang menguasai permukaan tanah lebih kurang 5.900.000 kilometer dan menjadi empire terbesar semasa zaman purba klasik. Empire Byzantine ini dia bermula petanya daripada Itali sampai Bulgaria, sampai Yugoslavia, sampai Romania, sampai Konstantinopel, Anatolia, termasuk utara Afrika, Mesir, Maghribi, Jordan, Syria, Baitul Maqdis. Itu semua kerajaan Rom, kerajaan yang sangat kuat. Jadi Nabi bila nak berperang dengan kerajaan yang kuat ini, mikir juga. Kalau setakat lawan geng Abu Jahal and the gang, tak ada apa. Langkah dia aku kenal daripada kecil, berkawan sama, berlebat silat, tak ada hal. Tapi ni kita tak tahu lagi macam mana. Jadi Nabi pun beritahu pada sahabat, aku nak perang lah dengan orang Rom ni. Kau hajar betul, surat aku dikoyak-koyak je. Ni kita sekolahkan sikit mereka ni. Dan Tabuk ini adalah skop peperangan terakhir bagi baginda Nabi kita. Dia berlaku bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah, bulan Oktober tahun 631. Dan kebetulan masa itu, kata ulama sejarah, masa itu Madinah tengah musim panas, kemarau, bumi kering kontang. Cuma kelebihan di tanah Arab, kalau cuacanya terlampau panas, ada satu nikmat yang lain pula, buah-buahan semua menjadi. Itu masalah di tanah Arab. Bila panas, buah-buah akan masak. Jadi ramai orang ketika itu di Madinah, mereka sebersalah. Nabi ajak perang, masa yang sama buah tengah menjadi. Cina-Cina dah nak pajak lah buah aku ni, nak bawa lori pun, pening kepala. Farma lagi, pasal tani lagi, mas, nak perang pula, aku pening kepala ni. Stok tengah banyak, macam mana nak buat? Tak campur yang jenis nak bersantai-santai. Oh, ini kalau musim panas, duduk bawah pokok kurma, relax-relax, santai-santai. Oh, syok, ada yang dah berangan begitu. Kebetulan pula agaknya Kementerian Kesihatan Madinah masa itu pun mengeluarkan amaran, mungkin boleh kena stroke haba. Jadi ramai tak berani nak keluar. Jadi ada beberapa orang munafik ambil keputusan tak nak pergi perang. Mountain, konon-konon work from home lah. Dia ingat perang boleh work from home. Mana boleh? Kau kena pergi ke site, kena bersemuka. Jadi bila dia kenal pasti yang work from home ini, bawa menghadap Nabi. Nabi lepas. Allah Ta'ala marah. Turun ayat Quran. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah Ta'ala sebut, aku maafkan engkau wahai Muhammad. Tapi mengapakah engkau izinkan mereka tidak pergi berperang sebelum nyata kepadamu mana orang yang benar dan orang yang berdusta? La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang yang beriman tidak akan minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad dengan harta mereka dan juga nyawa mereka. Dan ingatlah, aku lebih tahu mana orang yang bertakwa. Surah Taubah ayat 43 sampai 44. Allah kena lagi Nabi. Nabi kena tegur dengan Allah Ta'ala. Allah tegur direct ya. Yang ketiga, kata ulama, Nabi pernah ditegur semasa kes tebusan tawanan perang.
Kalau tuan-tuan masih ingat, dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama, umat Islam menang dan kita berjaya dapat POW, prisoner of war, 70 orang. Musuh-musuh Mekah berjaya ditangkap. Zaman itu Konvensyen Geneva tidak ada. Tak ada SOP macam mana nak mengurus tawanan. Jadi Nabi ni dia tak nak buat keputusan seorang. Dia ajak sahabat semua berbincang. Nabi pun tanya, kita ni ada 70 tawanan ni dekat depoh tahanan ni, macam mana nak buat? Maka Umar Al-Khattab angkat tangan. Ya Rasulullah, 70 tu menghabiskan beras je, bonoh ya Rasulullah. Simpan buat apa? Kita simpan dia nak kena sedia makan pula lagi, duit lagi kena beri, makan tu pula kena suhakam datang cek ikut gizi tak gizi. Satu kerja lah ya Rasulullah, tak ada pasal lah nak beri dia. Orang jahat semua tu. Bunuh kalau saya lah, saya bunuh je. Nabi diam. Tanya Abu Bakar, Abu Bakar, apa pandangan? Ya Nabi Allah, kata Abu Bakar, hum banul ammi wal ashirah. Yang kita tangkap ini semua puak gerabak saudara mara kita belaka. Saya orang Mekah, tuan orang Mekah. Omar ni pun orang garang, ni pun orang Mekah. Yang kita tangkap ni orang Mekah. Kalau cari-cari saudara semua, maka cadangan saya ya Rasulullah, ara an ta'khudha minhum fidyatan. Saya mengusulkan kita kenakan denda saja kepada mereka. Kalau dia tak mampu, suruh keluarga dia bayar. Fatakunu lana quwwatan 'alal kufar. Jadi denda tu boleh jadi perolehan kepada kita untuk membeli aset-aset baru, mempertahankan negara, beli persenjataan baru, inventory baru, hasil daripada denda yang kita kenalkan. Dan yang lebih utama, fa'asallahu ayyahdiyahum lil Islam. Dan saya nampak ya Rasulullah, cadangan ini kalau dapat dibuat, mudah-mudahan mereka akan suka kepada Islam. Sebab kita nampak rahmatan lil alamin. Itu konsepnya, rahmatan lil alamin. Kalau tuan-tuan dalam mesyuarat ada dalam meeting itu, tuan-tuan sokong siapa? Sokong Abu Bakar. Sebab nampak munasabah cadangan dia. Dan Nabi pun sokong cadangan Abu Bakar, dilaksanakan. Tapi rupa-rupanya tidak. Pada pandangan Allah berbeza. Turun ayat Quran, makana li nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi. Tidak sepatutnya seorang nabi menyimpan tawanan perang sebelum dia boleh melumpuhkan seluruh musuhnya di muka bumi. Surah Al-Anfal ayat 67. Rupanya Allah lebih suka cadangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Turun ayat. Kalau ikut malu, Nabi malu. Patutnya nak tegur benda gini, PM tepi dah lah. Suruh Jibril PM tepi, buat ayat lain. Tak. Nabi, okey, ini teguran, saya terima. Dan dipublishkan teguran ini. Allah, prinsip mendidik begitu. Mana kita masa berpantun, kita berpantun. Ada masa kerah, kita berkerah. Batu yang keempat, kata ulama, ada teguran Allah yang lebih keras lagi pernah diberikan kepada Nabi. Dalam kes Nabi pernah mengharamkan madu. Bukan bermadu, madu, honey. Nabi pernah mengharamkan madu. Apa punca ceritanya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash wa yamkuthu 'indaha. Kata Aisyah, Nabi kalau tiba giliran tidur di rumah Zainab binti Jahash, salah seorang isteri dia, Nabi biasa akan dijamu dengan madu. Zainab ni dia banyak stok madu. Jadi Aisyah dengan Hafsah pakat. Dia kata begini, Nabi kan mesti kalau balik pada rumah Zainab mesti dia makan madu. Tahu dah, nampak segar, sehat, segar bugar, mesti dia kena madu tu.
Jadi boleh tak kita lepas ni kita kena prank dia sekali, kenakan Nabi. Nak kenakan macam mana? Awak katalah pada Nabi mulut dia bau busuk, mesti Nabi takut. Nabi ni dia ada satu fobia. Dia tak boleh kalau ada orang kata dia berbau, mulut dia ke, badan dia ke, tak boleh. Dia sebab Nabi ni dia sensitif dengan bau busuk sebab dia kena on call 24 jam terima wahyu. Dia frontline. Jadi malaikat tak tentu masa datang, bukan ikut office hour. Jadi malaikat pula fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat dia tak boleh, dia akan terganggu dengan bau yang mengganggu anak Adam. Macam tuan-tuan tak tahan bau durian misalnya. Ada orang tak tahan bau durian. Maknanya malaikat pun tak tahan bau durian. Tuan-tuan tak tahan bau rokok misalnya. Malaikat pun tak tahan bau rokok. Artinya benda itu janganlah ada dekat dengan kita. Baik itu saya tak setuju suruh masjid buat program kendurian. Kenduri durian. Memanglah durian murah, janganlah kenduri. Kenduri boleh buat kat balai raya, dewan komuniti. Jangan buat suruh masjid. Ini tempat malaikat. Mereka mencatat amal, mendengar tazkirah macam-macam. Dia terganggu dengan bau. Jadi Nabi sendiri dia sensitif. Kalau orang kata ya Rasulullah mulut ada bau lah, dia akan takut. Jadi bila Nabi balik ke rumah Aisyah pun prank Nabi. Ya Rasul, akalta maghafir, inni ajidu minka riha maghafir. Ya Rasulullah, tuan ni bau maghafir. Maghafir ni dia macam buah di padang pasir. Dia punya bau dia macam bau getah buku. Tuan-tuan ni orang bandar tak kenal ada getah agaknya. Bau getah sekerak. Tak sempat zaman getah sekerak main golek bau bansal ke. Itulah bau getah. Memang tak sedap bau dia. Jadi bayang kalau orang datang jumpa kita, Ustaz, kenapa badan bau getah sekerak? Sudah. Kenapa pula bau getah sekerak? Kata Nabi, aku tak makan pun buah maghafir, walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahsh. Saya tak makan buah maghafir, saya makan madu. Kat rumah Zainab banyak dia bagi stok madu banyak, saya makan madu. Kata Aisyah, tapi agaknya madu ni dah expired agaknya. Bau ya Rasulullah. Nabi dah susah hati. Kata Nabi, falan a'udalahu. Kalau gitu lepas ni aku stop makan madu. Aku tak nak dah makan madu sampai bila-bila. Takut terganggu malaikat pula nanti. Bila Nabi sebut saja aku takkan makan madu sampai bila-bila, Allah turun ayat yang agak kerah. Surah At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Apa artinya? Wahai Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, kenapa engkau pandai-pandai mengharamkan apa yang aku halalkan? Siapa pandai-pandai mengharamkan? Apa sebab? Tabtaghi mardata azwajik, mu takut bini ke? Kerah. Tabtaghi mencari, marda redha, azwajik isteri. Kamu nak mencari redha isterimu, maka kau mengharamkan benda yang aku halal. Berani kau haramkan. Kalau bahasa orang Pantai Timur, takut bini kau. Demo takut bini kau. Bapa harai roti cananya. Dia harai roti cana sebab isteri dia tak ui tubik. Tak ui tubik kedam mak. Dia pun haramkan roti canai daripada diri. Kalau boleh turun wahyu. Mamak, bapamu haramkan roti canai. Takut bini kau. Salah. Kita tidak mempersendakan baginda Nabi SAW. Tapi itu tarbiyah Allah Ta'ala. Lalu Nabi minta maaf. Nabi tersilap dari segi penggunaan ayat.
dia tidak mengharamkan madu lagi selepas pada itu. Baik itu hadirin hadirat sekalian, apa yang penting daripada pembicaraan kita adalah tarbiyah Allah kepada Nabi, kasih sayang, nasihat, teguran, disiplin, amaran. Yang ini membentuk peribadi Nabi. Sebab itu kalau kita nak bawa skema pendidikan Rabbani ini kepada anak-anak kita, itulah juga patternnya. Sayang, nasihat tanpa jemu, tegur, warning, ada punishment, ada reward, ada semuanya. Dia buat salah, kita punish dia. Baik itu sekarang ni orang tidak punish, tidak watan anak ni masalah. Baik itu kalau tak watan anak, bersedia je lah anak tu jadi rosak. Orang putih pun walaupun mereka kenal dengan pendidikan Montessori lah, prasekolah, preschool, never say no, jangan why, macam-macam. Tapi mereka berkata, strike while the iron is hot. You spare the rod, you spoil the child. Sementara besi itu masih panas, lenturkanlah. Siapa yang simpan rotan, bersedia anaknya jadi rosak. Ini pendapat orang putih. Dan Nabi sendiri mengajarkan tarbiyah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'i wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anakmu semayang masa umur dia darjah 1. Darjah 4 tak semayang, wadribuhum 'alaiha. Rotankan dia. Disiplin. Inilah rencah-rencah pendidikan yang diajar dalam agama kita untuk kita terapkan kepada masyarakat. Banyak nak diterangkan, tetapi masa kita tidak boleh terlampau berlebih-lebihan kerana kita masih lagi dalam suasana kordon saniter ni, iaitu suasana memperbetulkan beberapa normal kita. Jadi waktu ceramah ini kita hadkan supaya tidak terlalu berlanjutan. Saya kira sekadar itu saya sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi dan dijauhkan dari perkara yang tidak diingini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma arzuq baladana Putrajaya khasatan wa sairil biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war raha wa fadhha bihifdhika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ادفع عنا كل التعب الشديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والشف علينا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية بوتراجايا وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.